Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurjana binti Muhammad Jaludin, pelajar dari Wydad University College. Hari ini saya nak membentangkan tentang tokoh pendidikan awal kanak-kanak. Dan saya telah memilih Simon Freud. Dekat situ saya ada pamerkan gambar Simon Freud. Korang boleh tengok. Pertama sekali, latar belakang Simon Freud. Simon Freud dilahirkan di Freiburg, Moravia yang sekarang dikenali sebagai Pekan Priborov, Czechoslovakia pada tarikh 6 Mei 1856. Beliau meninggal di London pada tanggal 23 September 1939 pada usia 83 tahun. Selama hampir 80 tahun, Freud tinggal di Vienna dan meninggalkan kota ketika Nazi menakluki Australia. Freud bercita-cita ingin menjadi ilmuwan dan dengan keinginan itu, pada tahun 1873, Freud yang berusia 17 tahun memasuki bidang kedoktoran University of Vienna, termasuk falsafah dari Franz Brentano, fisiologi di bawah Ertberg dan zoologi bersama Karl Kraus. Beliau menamatkan pengajian pada tahun 1881 dan beliau berkahwin dengan Martha Bernays pada tahun 1886 dan dikurniakan 6 orang anak. Seterusnya, teori Simon Freud. Simon Freud telah mencipta dan mengasaskan apa yang dikatakan sebagai teori personaliti pertama yang komprehensif berdasarkan kerjanya selama 40 tahun. Teori ini juga dikatakan sebagai pembuka kepada teori-teori selepasnya, dan teori ini juga telah dikaji semula oleh beliau hasil daripada kerja-kerja beliau di klinik psychoanalysis. Bukan sahaja satu teori tetapi merupakan satu kaedah tapi jenis-jenis naluri. Kat situ saya ada pamerkan beberapa contoh teori Simon Freud ni. First, teori kesadaran, teori kepribadian, teori psikoanalisis, teori personality, teori psikologi. Psikologi ni dia ada terbahagi kepada 8 teori yang tak masuk akal macam tu. Tapi kat situ saya nyatakan 3 saja. Teori Freud tentang Tuhan, teori dua Musa, teori Freud tentang personal. Dan ada banyak lagi kalau kita Google, okay? Seterusnya, teori psikoanalitik. Simon Freud 1856-1939 merupakan ahli psikologi dan psikiatris terkenal dengan kajian sosio-emosi yang mempengaruhi manusia. Beliau menyatakan bahawa tingkah laku manusia ditentukan oleh keadaan manusia itu sendiri yang dikenali sebagai naluri, dan bertindak memuaskan kehendak tubuh yang membawa kepada kepuasan dan keseronokan. ID diwarisi, tidak boleh disedari, tahap alam tidak sedar, berlandaskan kepada prinsip kenikmatan, mencari kepuasan, mengelakkan kesakitan, proses pemikiran asas. Manakala ego, realistik, rasional, logikal, pertimbangan wajar bagi memenuhi keperluan, tingkah laku sesuai dengan persekitaran, proses pemikiran sekunder. Dan last sekali, super ego, nilai moral, mendesak, ID tidak mengeluarkan impuls kepuasan, mengarah ego agar mengikut nilai moral masyarakat. Dan seterusnya, mekanisme bela diri. Aktiviti tidak sedar, ego, bertujuan lindungi diri daripada ingatan atau situasi yang merusingkan. Pemikiran atau tingkah laku secara tidak sedar untuk menangani kebimbangan atau ancaman terhadap diri sendiri. Tangani konflik iaitu ID versus superego, menangani kebimbangan yang sedia ada. Cara beri alasan tentang tindakannya, walhal alasan yang diberi bukan sebab sebenar, sebagai perlindungan diri terhadap perbuatan yang dilakukan. Dan yang terakhir sekali, sumbangan.
Teori psikoanalisis adalah merupakan salah satu teori kaunseling yang telah diperkenalkan oleh Simon Freud. Sumbangan teori ini bermanfaat dalam menangani masalah yang dihadapi oleh seseorang individu. Emosi dalam dan mental individu akan dapat difahami dengan lebih jelas, serta dalam mengelakkan masalah yang berpunca daripada emosi dan mental individu daripada berulang ketika kita akan dapat mengetahui apakah perkara yang bermain di dalam jiwa dan fikiran yang menyebabkan kepada berlakunya kerisauan, dan ini membantu kita untuk memahami perkara tersebut. Seterusnya, kita dapat mengawal tingkah laku agar permasalahan-permasalahan yang timbul dapat diselesaikan. Daripada saya, harap yang saya kongsikan dapat bagi manfaat kepada korang tentang tokoh pendidikan awal kanak-kanak iaitu Simon Freud. Sekian, terima kasih.